untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau MCO untuk tempoh 14 hari bermula jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021 hinggalah 26 Januari 2021. Perintah ini melibatkan 3 peringkat pelaksanaan seperti berikut. Pertama, PKP ke atas 6 buah negeri. Saya sebutkan 6 buah negeri. Apa dia negeri itu? Iaitu Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, ini masuk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Ini PKP. Kedua, PKP bersyarat, PKPB. Ya, ini juga ke atas 6 buah lagi negeri, iaitu Negeri Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Ketiga ialah PKP pemulihan. Macam mana yang pernah kita buat dahulu, PKPP. Ini akan dilaksanakan untuk negeri Perlis dan Sarawak dan akan diteruskan sepanjang tempoh ini. Negeri-negeri yang dikenakan PKP yang saya sebutkan tadi adalah negeri yang berisiko tinggi. Ya, ini hasil penilaian risiko oleh KKM dan tahap keupayaan perkhidmatan kesehatannya telah hampir mencapai kapasiti maksimum. KKM akan membuat penilaian risiko secara berterusan bagi memutuskan sama ada pelaksanaan PKP ini akan ditamatkan atau diteruskan sebelum tempoh 2 minggu berkenaan ini tamat. Saudara dan saudari sekalian, bagi mengurangkan risiko jangkitan dan memutuskan rantaian COVID-19 ini, aktiviti sosial, saya sebut lagi aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan ramai seperti kenduri kahwin, persidangan, perarakan keagamaan termasuk Taipusam, Tahun Baru Cina, mesyuarat, seminar, kursus dan sukan berkumpulan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Saya sebut sekali lagi, tidak dibenarkan sama sekali. Bagaimanapun bagi negeri-negeri di bawah pelaksanaan PKPP, iaitu pemulihan, aktiviti sosial adalah dibenarkan tertakluk kepada pematuhan SOP yang ketat. Pergerakan rentas negeri, ini ramai yang berminat nak tahu. Tidak dibenarkan. Jadi susulan larangan pergerakan merentas negeri dan daerah ini, operasi sekatan jalan SJR akan mula berkuat kuasa pada jam 12.01 tengah malam Rabu 13 Januari 2021. Dan bagi negeri yang dilaksanakan PKP, pergerakan anda adalah terhad di dalam 10 km radius saja. Bagi tujuan membeli barangan keperluan dari pasar raya atau kedai runcit yang berdekatan, hanya dua orang anggota isi rumah yang dibenarkan untuk keluar dan berada dalam kenderaan yang sama. Mana-mana individu yang melanggar larangan ini boleh dikenakan kompaun maksimum RM1,000. Bagi sektor ekonomi pula, ini penting. Kerajaan telah mengenal pasti 5 sektor yang dibenarkan beroperasi yang dikategorikan sebagai sektor ekonomi perlu ataupun essential economic sector. Apa dia sektor-sektor itu? Iaitu penghilangan dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran serta peladangan dan komoditi. Sektor-sektor ini dibenar beroperasi kerana peranannya menyokong kerja-kerja membekal keperluan asas seperti makanan, minuman,
barang keperluan rumah serta minuman, barang keperluan rumah serta penjagaan aktiviti perdagangan antarabangsa, memastikan rantaian bekalan tidak terputus dan menyokong infrastruktur kritikal dan juga kerja-kerja kecemasan. Bagaimanapun, hanya 30% pekerja dalam kumpulan pengurusan yang dibenarkan berada di pejabat, manakala bagi pekerja dalam kumpulan sokongan, jumlah pekerja yang diperlukan pada satu-satu masa akan ditentukan oleh majikan masing-masing. Ingin saya ingatkan, jumlah pekerja yang ditentukan mestilah mengambil kira pematuhan ketat SOP yang ditetapkan. Jangan sampai tiada penjarakan fizikal langsung sewaktu berada di tempat kerja. Mana-mana majikan yang melanggar SOP dan menyebabkan berlakunya penularan jangkitan COVID-19 di tempat kerja, tindakan tegas akan diambil berdasarkan undang-undang termasuk menutup premis berkenaan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI akan nanti memperincikan jenis-jenis perkhidmatan yang disenaraikan sebagai essential economic sector ini. MITI dan juga Kementerian Kerja Raya juga akan memperincikan butiran kerja-kerja pembinaan yang dibenarkan beroperasi. Dan bagi sektor atau perkhidmatan yang tidak disenaraikan sebagai essential services, arahan bekerja daripada rumah atau work from home akan dikuatkuasakan. Semua majikan mesti mematuhi arahan ini untuk mengurangkan pergerakan di dalam komuniti, terutamanya di kawasan yang berkepadatan tinggi. Hanya dengan langkah ini kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di tempat kerja. Sepanjang pelaksanaan PKP, kedai makan dan gerai penjaja dibenarkan beroperasi hanya untuk perkhidmatan take away. Jadi tak boleh makan dalam kedai ataupun warung. Manakala bagi kawasan PKPB dan PKPP, kedua-duanya dibenarkan beroperasi seperti biasa